Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Nurul Izzati binti Nur Amli, nombor matrik 057966, dan insyaAllah saya akan bentangkan pengenalan tentang tajuk kita hari ini ataupun tajuk assignment yang kami lakukan yang bertajuk Benarkah COVID-19 Buatan Manusia? Menarik kan? Jadinya saya akan bentangkan serba sedikit atau sebagai pengenalan kepada tajuk kami. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita kena tahu dulu apa itu COVID-19. Baik, virus COVID-19 ialah salah satu penyakit yang menyerang saluran pernafasan yang mana sekiranya ia menyerang, tanda pertama yang dapat dikenal pastinya di kawasan sekitar saluran pernafasan, lalu berlarutan sehingga ke paru-paru. Bila sampai paru memang teruklah. Pesakit akan mengalami antara tanda-tandanya ialah kesukaran bernafas, kehilangan deria rasa, demam, muntah dan sebagainya. Baik, disebabkan perkara ini, kerajaan telah mengeluarkan beberapa SOP untuk membendung perkara ini daripada senang dijangkiti kepada rakyat Malaysia. Jadi yang pertama ialah kerajaan telah mewajibkan pemakaian pelitup muka. Yang kedua ialah sentiasa cuci tangan. Yang ketiga, mengamalkan penjarakan fizikal sebanyak 1 meter, di mana ketiga-tiga ini kerajaan telah mewartakan bahawa ianya ialah SOP yang menjadi norma baharu. Apa maksud norma baharu? Norma baharu apabila kita perlu melakukan ketiga-tiga perkara ini secara berterusan, seperti kita memakai baju kita. Bila kita pakai baju kita, mask pun dikira baju kita. Nak kata mask tu pada ketika ini apabila COVID-19 menyerang memang penting seperti baju kita sendiri juga. Baik, antara perkara yang terkesan apabila kita menghadapi virus COVID-19 ini, seluruh rakyat Malaysia terutamanya terkesan kerana adat kita apabila kita berjumpa dengan saudara mara kita akan secara automatik menghulurkan tangan kepada orang yang lebih tua, salam, cium tangan, menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka. Akan tetapi virus COVID-19 telah menyebabkan kesan besar di mana pada perbuatan itu, adat itu, kerana kita perlu mengamalkan penjarakan fizikal sebanyak 1 meter. Jadi ia agak terkesan, tapi ianya bukan satu penghalang, kerana memang terbukti perpaduan rakyat Malaysia tidak boleh disangkal dalam menangani wabak ini apabila Malaysia diisytiharkan antara negara terbaik menguruskan negara, sekaligus perkara itu dapat mengharumkan nama negara kita di persada dunia. Baik, melihat kepada statistik yang saya telah sediakan, iaitu statistik COVID-19 di ASEAN, Malaysia antara Indonesia sehingga Singapura, Malaysia telah mencatatkan tempat ketiga tertinggi, di mana kes berjumlah 1,030,547 kes telah catatkan. Akan tetapi tengok di bahagian penduduk lengkap divaksin, di mana Malaysia juga ialah negara ketiga di bawah Singapura dan Kemboja dalam penduduk yang lengkap divaksin. Jadi bila saya sebut macam ni, pasti di minda kita semua timbul lagi satu persoalan. Persoalan pertama, benarkah COVID-19 buatan manusia? Yang kedua, adakah vaksin ini berjaya mengurangkan ataupun membendung kes jangkitan? Jadi untuk mengetahui segala jawapan tentang persoalan ini, teruskan melihat video ini sehingga ke minit yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Khadijah binti Horazi. Bola menunjukkan 058045. Baiklah, saya akan teruskan pembincangan keperluan saya dengan bercerita sedikit tentang pendapat golongan cerdik pandai tentang virus COVID-19 dan tentang pengambilan vaksin di Malaysia. Okey, baiklah. Yang pertama ialah pendapat cerdik pandai tentang virus COVID-19. Okey, di sini ada dua pendapat. Yang pertama ialah COVID-19 adalah virus buatan manusia, dan yang kedua menyatakan COVID-19 adalah virus menjadi. Okey. Pendapat yang pertama ialah klaim yang telah dibuat oleh seorang pensyarah
mantan pensyarah di Universiti Hong Kong yang mempunyai PhD dalam bidang ophthalmologi, iaitu Dr. Lim Meng Yan. Okey, beliau menyatakan sebenarnya virus COVID-19 ini berasal daripada Institut Virologi Wuhan dan merupakan bioweapon yang telah dicipta oleh saintis ketenteraan Cina yang menggunakan template ZC45 atau ZXC21, dan kerajaan Tiongkok sebenarnya telah menyembunyikan segala kebenaran tentang virus COVID-19 dan kebenaran yang menyatakan bahawa sebenarnya virus COVID-19 ini tidak mempunyai perumah dan bukan berasal daripada haiwan seperti yang diwar-warkan oleh media yang menyatakan sebenarnya virus ini berasal daripada pasar haiwan yang terletak di Wuhan. Okey. Namun, segala klaim Dr. Lim Meng Yan ini telah disangkal oleh seorang Profesor Wu Zhongyi. Profesor Wu Zhongyi yang bekerja sebagai profesor di Institut Nyawa di Universiti Sun Yat-sen, China, yang menyatakan sebenarnya virus ini adalah virus yang berasal daripada sekitaran semula jadi, dan mereka telah golongan kumpulan Profesor Wu Zhongyi ini menggunakan teori evolusi klasik untuk membuktikan klaim mereka. Okey, dan mereka juga menyatakan sebenarnya evolusi virus ini tidak mempunyai tujuan yang khusus dan mustahillah untuk virus ciptaan manusia ini terlalu sempurna dan dapat mengadaptasi dengan cepat dalam tubuh badan manusia. Okey, logik lah bagi kita untuk kita fikir balik. Cuba bayangkanlah, kita buat sesuatu benda yang baru ataupun macam orang tu baru telefon yang baru yang tak pernah wujud lagi. Tiba-tiba terus sempurna. Maksudnya daripada fungsi dia punya design dia sempurna. Okey, tak logik sebenarnya. Okey, jadi klaim yang dibuat Dr. Lim Meng Yan ni pun sebenarnya tak logik bila dia kata virus ni adalah ciptaan manusia. Kalau betul lah virus ciptaan manusia, macam mana virus COVID-19 ni boleh mempunyai kesan sampingan yang sangat kuat sampai boleh meragut nyawa manusia? Okey, jadi Profesor Wu Zhongyi ni kata mustahil lah. Okey, virus ciptaan manusia ni terlalu sempurna dah virus COVID-19 ni, kalau betul lah virus COVID-19 adalah ciptaan manusia, jadi mustahil lah sebab tak mustahil, mustahil sangat untuk dia dapat beradaptasi dengan cepat dalam tubuh badan manusia. Okey, seterusnya ialah pengambilan vaksin di Malaysia. Yalah. Jadi kat sini saya tak nak cakap panjang lah. Saya hanya akan menceritakan pendapat daripada 3 orang ahli agama. Yang pertama ialah Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Lokman Abdullah menyatakan hukum pengambilan vaksin adalah harus dan wajib diambil. Okey. Yang kedua ialah Dr. Zulkifli, mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, menyatakan sebenarnya kerajaan telah merujuk pendapat beberapa ulama yang terkenal sebelum kerajaan mengarahkan rakyat untuk ambil vaksin. Okey, antaranya ialah Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad At-Tayyib dan Mufti Mesir Syauqi Alam dan pengerusi Majlis Fatwa Kerajaan Emiriah Arab Bersatu Syekh Abdullah bin Bayyah. Okey, mereka mengatakan vaksin COVID-19 ini adalah selamat dan halal untuk digunakan. Yang ketiga, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, pensyarahkan Universiti Kebangsaan Malaysia, menyatakan ada beberapa aspek yang perlu kita rujuk sebelum kita tentukan sesuatu hukum. Okey, antaranya ialah merujuk pakar bidang yang berkaitan sekiranya perkara tersebut tiada dalam Al-Quran dan hadis. Dan kalau kita tengok kat sini, pakar dalam bidang berkaitan adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, jadi Kementerian Kesihatan Malaysia ni bertanggungjawab untuk mengkaji kandungan vaksin. Kandungan yang ada dalam tu halal atau haram untuk kita ambil. Jadi sebenarnya klaim yang telah dibuat oleh golongan anti vaksin yang menyatakan sebenarnya vaksin COVID-19 adalah ada babi, ada benda-benda yang tak sepatutnya ataupun benda-benda yang boleh mencacatkan tubuh badan manusia, sebenarnya itu semua tu tak betul sebab Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri yang menyatakan sebenarnya vaksin ini selamat untuk manusia ambil. Jadi segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk juga datang daripada Allah melalui kemahan diri saya sendiri. Saya serahkan bentangan saya, kumpulan saya kepada kawan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa Asyafiq binti Zainuddin, nombor matrik 057974. Saya akan membentangkan secara ringkas sahaja mengenai penulisan saya yang bertajuk Impak dan Kesan COVID-19 terhadap masyarakat. Yang pertama adalah kesan dari segi ekonomi. Pandemik COVID-19 ini mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik masyarakat seperti industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan pembuatan, industri pelancongan, serta industri pertanian, pembinaan dan perkhidmatan. Hal ini sekaligus mengakibatkan ramai kehilangan pekerjaan. Yang kedua adalah kesan terhadap mental masyarakat. Pandemik COVID-19 memberi impak yang amat besar kepada kesihatan
mental setiap individu di seluruh dunia dan tidak terkecuali masyarakat Malaysia juga. Setengah individu berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan terutama ketika berada dalam keadaan stres yang melampau. Sekiranya kemurungan ini gagal dikenal pasti dan dirawat dengan baik, ianya boleh meningkatkan risiko tingkah laku bunuh diri. Yang ketiga adalah kesan terhadap pendidikan. Penutupan sekolah untuk tempoh yang panjang akibat pandemik COVID-19 menyebabkan kerugian nilai trilion dolar dalam bentuk pendapatan sepanjang hayat kepada pelajar. Kesan lainnya, pelajar hilang fokus jika belajar secara online. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Zahra binti Zahirni, nombor matrik 058130. Hari ini saya akan membentangkan impak wabak COVID-19 kepada umat Islam. Pengenalan. COVID-19 telah memberi banyak impak kepada seluruh negara dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan juga agama. Banyak aktiviti bergerak dengan norma baharu termasuk aktiviti keagamaan. Bahkan, aktiviti keagamaan dan kerohanian umat Islam juga. Bagi ibadah solat, umat Islam terpaksa patuh dengan arahan pihak berkuasa agar solat dengan penjarakan sosial. Sebelum ini, umat Islam solat dengan keadaan merapatkan saf. Namun kali ini kita terpaksa akur terhadap pihak berkuasa dengan solat dengan melakukan penjarakan sosial terletakkan. Seterusnya, inisiatif ibadat berjaya dilakukan bersama keluarga sekaligus bentuk penjanaan kerohanian dalam rumah tangga yang dapat terus dilaksanakan. Bila berlaku yang COVID-19 ni, ramai yang terpaksa duduk dalam rumah dengan arahan PKP, namun yang dapat mengeratkan silaturahim sesama keluarga dan dapat melakukan ibadat bersama-sama. Seterusnya, ibadah haji. Arab Saudi buat tahun kedua berturut-turut tidak membuka ibadah haji kepada jemaah antarabangsa kerana pandemik COVID-19 yang belum reda. Namun pada tahun ini iaitu tahun 2021, hanya 60,000 penduduk di negara itu termasuk rakyat dari 149 negara yang sudah menetap lama diizinkan melakukan ibadah haji. Semuanya perlu mematuhi prosedur operasi standard yang ketat. Bagi sambutan Hari Raya pula, ramai yang tidak dapat pulang ke kampung dan aktiviti ziarah juga tidak dibenarkan. Ramai yang berduka cita kerana tidak dapat bertemu dengan keluarga yang tercinta setelah berbulan-bulan tidak berjumpa sejak berlaku wabak COVID-19. Kesimpulannya, kita haruslah mematuhi arahan pemerintah kerana Allah SWT akan memberikan ganjaran bagi mereka yang taat dan patuh kepada arahan pemerintah dalam masa pengawalan wabak COVID-19. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanan Bahria binti Maharan, nombor matrik 058105 daripada kos Diploma Sejarah dan Tamadun Islam. Okey, sekarang saya akan membentangkan tentang iktibar dan pengajaran daripada wabak COVID-19. Okey, jadi antara iktibar yang boleh didapati daripada wabak COVID-19 ini adalah berkisar tentang persediaan kita untuk menghadapi kemungkinan sesuatu pandemik lain yang akan berlaku di masa akan datang. Kemungkinan COVID-19 ini bukanlah pandemik yang terakhir yang akan menyerang negara. Mungkin akan ada lagi pandemik lain yang akan datang selepasnya. Jadi kita kenalah bersedia awal. Iktibar dua yang dapat kita pupuk daripada wabak COVID-19 ini adalah peralihan ke arah digitalisasi sangat penting. Dan digitalisasi ini adalah satu game changer, ini pengubah yang dapat merapatkan jurang pendapatan dalam masyarakat. Ini contoh sekarang masa waktu PKP, penjual nasi lemak pun guna media sosial untuk menjual nasi lemak ya. Sebab susah kan, kita tak boleh nak keluar, so kita ke arah terpaksa menggunakan arah teknologi.
Iktibar terakhir yang kita dapat daripada wabak COVID-19 inilah peluang terbaik untuk kita mengambil pendekatan strategik daripada isu-isu struktur yang selama ini menghalang kita daripada mencapai potensi sebenar sosio-ekonomi negara. Pandemik ini telah menunjukkan banyak kelemahan dalam negara. Salah satunya kapasiti untuk mewujudkan pekerjaan. Jadi ini adalah salah satu iktibar daripada COVID-19 ini. Okey, jadi sekarang kita berpindah kepada pengajaran yang dapat diambil sepanjang daripada wabak COVID-19 ini. Antara pengajarannya adalah kesaksamaan. Wabak COVID-19 ini mengingatkan kita semua sama tanpa mengira budaya, agama, profesion, kekayaan atau reputasi. Perkara semua ni dah tak penting dah, sebab semua sama je time kat wabak COVID-19. Seterusnya, pengajaran lain yang boleh diambil daripada wabak COVID-19 ini adalah hidup ini sangat singkat. Jangkitan COVID-19 ini sangat berbahaya. Itu yang semua orang tahu. Ia juga mengingatkan kita bahawa hidup ini terlalu singkat. Sebab seperti yang kita ketahui, ramai yang meninggal disebabkan COVID-19 ini. Selain itu, pengajaran yang dapat diperolehi daripada wabak COVID-19 ini adalah hubungan kekeluargaan. Jika kita tidak dibelenggu dengan wabak ini, mungkin kita tidak ingat tentang kepentingan bersama ahli keluarga. Sebahagian besar daripada masyarakat dunia ketika ini belum mencari kekayaan sehingga terlupa perkara yang sangat penting, iaitu keluarga. Sebab orang sibuk bekerja sampai tak ingat family. So itulah, hubungan keluarga sangat penting. Akhir sekali, pengajaran yang boleh diambil daripada wabak COVID-19 ini adalah kerjasama sesama manusia. Semasa wabak COVID-19 inilah rakyat perlu bekerja bersama-sama para pemimpin dan barisan hadapan yang bersusah payah dalam mencegah wabak ini daripada merebak dengan lebih meluas. Kesimpulannya, banyak iktibar dan pengajaran yang dapat kita peroleh daripada wabak COVID-19 ini. Iktibar dan pengajaran ini perlulah kita semat dalam diri kita dan sentiasa mengingatinya. Janganlah kita memandang sambil lewat iktibar dan pengajaran ini, kerana ia juga sangat penting untuk diri kita sebagai peringatan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.